Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala beri hidayah taufik pada kita semua, diberi sihat afiat. Hari ini dah pun 7 Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih lagi Allah Taala panjangkan usia kita dan kita alhamdulillah Allah beri hidayah taufik kita dapat memanfaatkan masa sementara kita menunggu untuk berbuka bagi yang berbuka lah, dan sementara bagi yang menunggu untuk memasak, bagi yang nak memasak. Jadi insya-Allah hari ini adalah pertemuan yang kedua, ya, pertemuan yang kedua perbincangan kita berkenaan dengan metodologi ataupun usul riwayat Warash daripada Imam Nafi'. Usul riwayat Warash daripada Imam Nafi'. Okey, usul qiraat Imam Nafi'. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita bincang pasal biografi Imam Warash, kemudian tentang bab basmalah, kemudian masuk berkenaan dengan mim jamak. Sebelum daripada kita huraikan tentang usul riwayat Warash ini, Ustaz ingin kongsikan dulu sambungan daripada tajuk yang pernah kita bincang masa pembentangan riwayat Qulun berkenaan dengan pengenalan ilmu qiraat. Jadi sebelum masuk kepada usul riwayat Warash, Ustaz nak sambung tajuk pengertian kepada 7 huruf. Ingat tak kemarin kita dah bincang tajuk ini tapi belum selesai. Jadi Ustaz nak selesaikan juga tajuk ini hari ini, insya-Allah selesai. Sebelum kita masuk kepada usul riwayat Warash. Bila kita dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka di sana pelbagai pandangan ulama yang cuba menafsirkan maksud kepada 7 huruf. Okey. Sehingga sampai kepada 40 pendapat. Jadi Ustaz bentang sebelum ini adalah pendapat yang masyhur oleh Abu Fadl Ar-Razi yang menyebut tentang maksud kepada 7 huruf yang Nabi sebut dalam hadis itu bermakna ialah perbezaan yang tidak terkeluar daripada 7 perkara. Jadi kita dah sebut perkara itu, 3 perkara kita dah sebut. Perbezaan yang tidak terkeluar daripada 7 perkara. Jadi perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga dah dibincang. Hari ini nak habiskan perkara keempat, perkara kelima, 6 dan 7 lah, ya, insya-Allah. Okey, yang keempat. Perkara yang keempat, apa maksud kepada 7 huruf? Iaitu perbezaan. 7 perkara, perbezaan tak terkeluar daripada 7 perkara. Apakah perkaranya? Iaitu perbezaan daripada segi kurang dan lebih. Dalam kita talaqi qiraat, kita akan menemui ayat-ayat seperti ini. Kita akan jumpa ayat-ayat yang mana qiraat ini baca ada penambahan huruf. Yang ni pula qiraat baca dengan pengurangan huruf ataupun kalimah. Ada huruf, ada kalimah. Okey, contoh yang ambilnya daripada ayat daripada surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Lafaz wasari'u, ya, kalimah wasari'u ada qiraat yang baca tanpa huruf waw, antaranya ialah Nafi'. Okey, yang baca dengan tanpa huruf waw. Yang baca tanpa huruf waw selain daripada Nafi', Ibnu Amir, Abu Ja'far. Mereka ini dalam mushaf mereka ditulis tanpa huruf waw. Ayat yang sama, surah yang sama, okey, dibaca dengan
sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi bagi qiraat yang baca tanpa waw kita panggil kurang. Bagi qiraat yang baca ada waw kita panggil ada penambahan. Kurang itu bukan maksud cacat ya. Kurang itu maknanya huruf tidak terdapat dalam mushafnya, itu je. Bukan maksud kurang itu adalah cacat. Kurang dan lebih. Boleh faham ya? Okey. Dan juga kalau kita perhati dalam surah At-Taubah ayat ke-100 pun berlaku juga penambahan dan pengurangan. Surah At-Taubah, kalau kita buka surah At-Taubah ayat yang ke-100 berbunyi wa a'adda lahum jannatin tajri. Tajri lepas tu apa? Tahtahal anhar. Kita kan biasa bila kita baca ayat Quran jumpa jannatin, pantang jumpa jannatin terus lancar. Betul tak? Asal jumpa jannatin terus lancar dulu baca. Tak tengok di Quran pun okey je. Jannatin tajri min tahtiha, kita baca tanpa kita hati-hati. Ya, terlepas pandang rupanya ayat 100 ini tak ada kalimah min. Tapi lidah ni dia laju sangat. Sebab dia pantang jumpa jannatin tajri kan. Automatik sebab apa banyak dalam ayat Quran jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kalau nak sambung lagi dia sambung lagi jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Wah, terkejut. Dia baca surah yang lain, habisnya surah Al-Bayyinah. Kerana lancar sangat. Ini nak ceritanya surah At-Taubah ini bagi riwayat bagi bacaan Hafs kita baca tanpa kalimah min. Jadi hati-hati. Ya, bagi mereka yang dah sering talaki, sering baca Quran, Ustaz rasa ini mungkin dia dah maklum. Dia dah tahu di sini ayatnya begini. Tapi bagi mereka yang jarang-jarang baca, dia baca surah-surah lazim saja. Mungkin surah Al-Bayyinah kerap dia baca tapi jarang nak sampai surah At-Taubah. Ya. Kalau tadarus Quran pun mungkin tak pernah sampai juzuk ke-10. Contohnya kan, bukan tuan-tuan puan-puan semua. Setengah-setengah orang begitu. Tak sempat nak sampai juz 10. Juzuk 2 pun hampir-hampir sampai. Habis kurang gitu. Semangat awal-awal, lepas tu syahid di tengah jalan. Okey, ada qiraat yang baca ada min. Wa a'adda lahum dia baca wa a'adda lahum jannatin tajri min. Ada kalimah min, ayat yang sama, surah yang sama dibaca di sini terdapat kalimah min. Kenapa? Kerana dalam mushafnya tercatat min. Dan mushaf kita tidak ditulis min. Kalau baca juga min, itu kalimah ghaib. Kalimah ghaib yang muncul yang dah bukan mengikut qiraat Asim riwayat Hafs lah. Jadi hati-hati ya. Jadi kita faham di sini bila kita jumpa keadaan ayatnya ada tambah ada kurang, ingat inilah termasuk daripada apa yang Nabi sebut perbezaan 7 huruf. Okey, yang kelima. Yang kelima kita jumpa juga ayat yang mana patternnya macam ni. Perbezaan dari segi taqdim dan takhir. Taqdim mendahulukan, duduk di awal. Takhir mengkemudiankan. Jadi dalam qiraat ada dia terbalik. Contohnya ayat waqatalu waqutilu. Ya, waqatalu waqutilu. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ada qiraat yang mana baca terbalik, iaitu qiraat Hamzah, Al-Kisai dan Khalaful Ashir. Dia baca macam mana? Waqutilu waqatalu. Ya, waqutilu waqatalu. Okey. Jadi itu biasa ada dalam qiraat waqatalu waqutilu. Okey, itu yang kelima. Itu daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan dan puan boleh catat di situ surah Ali Imran ayat yang ke 195. 195 untuk rujukanlah ya. Untuk rujukan ayat yang Ustaz ambilkan di slide itu surah Ali Imran ayat 195. Okey, yang keenam. Yang keenam perbezaan dari sudut ibdal. Dia ada perbezaan tak terkeluar 7 perkara kan. Perkara yang keenam perbezaan dari sudut ibdal. Ini biasa kita jumpa dalam qiraat. Iaitu tukar huruf.
bertukar huruf. Dalam dialek kita pun ada berlaku pertukaran huruf juga kan. Dialek Melayu tukar, tapi maksud yang sama. Tapi ada juga yang bertukar huruf, maksud yang berbeza. Ada yang bertukar huruf, maksud yang sama. Okey, saya datangkan contoh. Wa ma huwa 'alimin. Kita baca dengan huruf dad. Ini dalam surah Takwir kan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Bagi Ibnu Katsir, Abu Am, Al-Kisai, Ruwais daripada Imam Yaqub baca dengan tukarkan dad menjadi dha. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dia catat macam inilah, dia tulis dalam mushafnya begini. Dad atasnya ada dha. Kenapa tak boleh terus dengan huruf dha? Tak boleh. Kerana di awal penulisan Qurannya memang dah tulis dengan huruf dad. Cuma dalam periwayatan bacaan ada yang baca dengan huruf dha, maka diletakkanlah dab, diletakkan tanda. Macam kita kan ada kalimah yang baca sin atas huruf sad, betul tak? Ada sin atas sad, ya, ditulis dengan sad, itu yang asalnya. Tapi oleh kerana periwayatan kita baca dengan sin, maka letaklah huruf sin sebagai apa? Pemakluman kita, ini bacaan kita baca dengan sin. Yang ini pun sama. Dha atas huruf dad bagi qiraat yang baca dengan huruf dha. Di sini ada perbezaan dari segi makna. Tapi dia tak bertentangan lah antara bidhanin dengan bidhani, bahkan dia lebih memberi terjemahan yang lebih sempurna. Kalau kita perhati, Ustaz ambil sikit terjemahan ya. Kalau yang kita baca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, maknanya apa? Dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang bakhil. Bidhanin itu bakhil. Bukanlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini bukan orang yang bakhil. Bakhil tentang apa? Dia tak bakhil tentang penyampaian mengenai perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya Nabi ini tak sembunyikan apa yang diwahyu kepada dia, ceritakan pasal perkara ghaib, apa syurga, perkara ghaib lah tu, neraka, dosa, pahala, ya, malaikat, itu benda-benda gaib yang kita tak nampak. Nabi semua ceritakan kita. Bila mana Allah Taala perintahkan kepada dia atau wahyu kepada dia, Nabi akan sampaikan. Nabi tak bakhil. Nabi bukan bidhanin. Okey, kalau qiraat yang baca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan bukanlah Nabi Muhammad seorang yang boleh dituduh dan disangka buruk. Nabi ini bukanlah seorang yang boleh disangka buruk. Bukan nak kata dia bakhil, nak sangka buruk, nak sangka dia bakhil pun tak boleh. Nak kita bersangka buruk kepada Nabi pun tak boleh. Kerana dia ni bukan orang yang boleh disangka buruk terhadap penyampaiannya mengenai perkara gaib. Bukan boleh kita kata, Nabi ni cerita ke tak cerita ni? Nabi ni bagi tahu semua ke tak semua lagi ni? Nabi ni sorok sesuatu ilmu lagi ke? Suatu berita lagi daripada Allah Ta'ala ke? Macam mana? Itu dah sangka buruk. Betul ke Nabi ni? Itu dah sangka buruk. Jadi ayat ini sebagai peringatan, kamu tak boleh bersangka buruk kepada Nabi Muhammad SAW. Itu gabungan ayat, gabungan ayat berbeza dari segi qiraat. Okey, itu yang keenam. Yang lagi contoh saya datangkan. Inja'akum, nak tunjuk kepada maksud apa? Ibdal tadi. Berbeza dari sudut ibdal, tukar huruf ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hujurat, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu ayat yang mengikut bacaan kita baca fatabayyanu. Ada qiraat yang lain baca in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Pattern huruf tak berubah. Pattern dia, bentuk dia, struktur maksud tak? Struktur dia tu tak berubah. Tapi yang berubahnya huruf. Yang berubahnya huruf titik tu. Yang tu baca fatabayyanu, yang bawah baca fatathabbatu. Tapi rumahnya struktur dia tetap sama. Pertukaran huruf. Adakah bertentangan fatabayyanu dengan fatathabbatu? Tidak sekali-kali bertentangan. Allah Ta'ala datangkan qiraat pelbagai, tidak bertentangan antara satu sama lain, bahkan dia lebih menguatkan ataupun mengukuhkan maksud ayatnya. Ayat yang selalu kita baca mengikut qiraat Asim riwayat Hafs,
In ja'akum, sekiranya datang kepada kamu fasiqun, orang fasik, binaba'in, yang bawa berita, orang fasik yang bawa berita, dia sampaikan berita daripada mulut dia ke atau melalui WhatsApp ke atau media massa yang lain, dia sampaikan berita, maka apa tugas kita? Fatabayyanu, kamu kena selidik. Kena selidik dulu, betul ke tidak orang ni bawa berita ni betul ke tidak, nak percaya tu sebelum kita forward, sebelum kita share. Kalau pengajian kita ini bolehlah nak share, insya-Allah tak ada ajaran sesat yang Ustaz sampaikan di sini, boleh share. Tapi kalau ada berita yang kita tak pasti, ya tuan-tuan dan puan-puan, tak pasti, dia sebut tu perkongsian ilmu, ya perkongsian ilmu, tapi kita tak pasti maksudnya apa. Sebab kita dengar tu macam pelik, bila ada timbul rasa macam pelik, itu kena pastikan. Okey. Dan kalau qiraat yang baca fatasabbatu, yang tadi fatabayanu kena selidik, fatasabbatu kena confirm, fatasabbatu kena betul-betul confirm. Jadi kalau kita gabung dua ini, kena selidik, lepas tu kena confirm. Selidik, forward tak boleh. Selidik, pasti betul-betul, ya berita itu benar. Berita itu benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar-benar belaka. Jadi boleh forward. Okey? Faham tak? Gabungan dua qiraat ini. Cantiknya Allah Ta'ala datangkan qiraat. Kalau kita belajar lebih mendalam lah maksudnya, insya-Allah ni tahap kita, mungkin generasi kita ini macam pernah Ustaz sebut, kita lebih kepada nak tahu macam mana cara baca. Satu hari nanti kita akan sampai masanya kita cuba selidik kenapa datang ayatnya qiraatnya begini, ya, berbeza qiraat. Insya-Allah mungkin tidak generasi kita, generasi yang akan datang. Okey, yang ketujuh akhir sekalinya ialah perbezaan dari sudut bahasa ataupun kita sebut dialek. Iaitu kalau kita baca dalam qiraat, kita akan ketemui perbezaan-perbezaan ini dari segi fathahnya, imalahnya, taklilnya, tafkhimnya, tarqiq, ada idgham, ada izhar, ada tasir dan lain-lain lagi. Ya, contohnya kalimah wadduha. Wadduha, datang qiraat ini baca dengan taklil, wadduha. Datang pula qiraat ini baca dengan imalah, wadduhi. Maknanya dalam dialek kabilah Arab itu berbeza. Yang ini sebut wadduha, yang ini sebut wadduha, yang ini wadduhi. Itu perbezaan dari segi okey. Ataupun kita boleh tengok contohnya tagliz. Ada qiraat yang baca dengan nipis huruf lam, wa yuqimunas shalah. Ada qiraat lain yang baca wa yuqimunas shalah. Bezalah tu. As-salah, as-salah. Beza bunyi, tu dialek, ya. Maknanya sama. Contoh lagi, idgham, allati tattali'u 'alal afidah. Kita baca tattali'u 'alal. Itu yang biasa kita baca. Ada qiraat yang baca idgham, allati tattali' 'alal afidah. Bila huruf sama bertemu, dia kena idgham. Pertuturannya begitu. Senangnya begitu. Okey, jadi dalam qiraat ada. Okey, jadi itulah saja, ya, perkongsian daripada Ustaz selesai. Nak huraikan berkenaan dengan apa yang Nabi kita sebut, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Quran ini diturunkan di atas 7 huruf. Faqra'u ma tayassara min, maka bacalah kamu mana-mana yang mudah bagi kamu. Ya, walaupun ia susah, tapi kamu dah biasa baca jadi mudah. Faham tak? Okey. Baik. Selesai. Terusnya kita akan masuk tajuk perbincangan pada hari ini tentang tajuk Ustaz mulakan dengan ha'ul kinayah. Hari ini kita akan belajar insya-Allah hanya 2 tajuk sahaja. Ya, 2 tajuk sahaja. 2 bab kalau sempat lah. Okey. Ha'ul kinayah. Sama dengan apa yang telah diterjemahkan sebelum ini dalam riwayat Qalun. Ini copy paste saja. Copy paste, jadi rasanya senang, ya, untuk faham yang kemarin dah dijelaskan. Ustaz ulang sekali lagi. Ini ulang kaji lah. Ya.
Pada istilah qurra, haul kinayah, apa makna dia? Ialah ha tambahan. Bila sebut ha tambahan, dia bukan asal kalimah tersebut. Dia boleh dibuang, dia boleh dimasukkan semula. Itu maknanya ha tambahan. Dan dia sebagai menunjukkan ke atas seorang lelaki. Al-wahidul mudzakkar. Ganti nama bagi seorang, bagi lelaki. Okey? Dan ia juga dinamakan sebagai ha dhamir, ha'ud dhamir. Dhamir ganti nama lah. Okey? Kadang-kadang jumpa bunyinya hu, kadang-kadang jumpa bunyinya hi. Itu je, hu ataupun hi. Kalau dah bunyi ha, itu bukan perbincangan kita. Dia juga dhamir, tapi bukan dalam perbincangan kita. Kalau bunyi huma, itu juga bukan dalam perbincangan kita. Kalau bunyi hum, itu juga bukan termasuk dalam perbincangan kita. Walaupun dia adalah dhamir. Okey? Yang kita nak tengok hu atau hi. Baik. Hukum bacaan pada haul kinayah. Yang ada buku tu boleh rujuk di buku. Ini copy paste daripada buku je ya. Yang tak ada buku tengok di slide. Okey, yang ada buku boleh tengok di halaman 13. Ustaz berada pada halaman 13. Hukum bacaan pada haul kinayah. Buku Warash lah maksud saya, buku Warash. Apabila ha kinayah terletak di antara dua huruf. Ha kinayah berada di antara dua huruf yang berbaris. Sebelumnya berbaris, selepasnya juga berbaris. Maka dibacanya dengan silah. Ini kaedah umum bagi mana-mana qiraat. Kaedah umum bagi semua qiraat. Kalau ha itu terletak di antara dua huruf yang berbaris, maka kena silah dan dimatkan dengan dua harakat. Okey? Ianya dihukum sebagai mat silah qasirah. Ini kalau nak cerita mat silah qasirah. Dua harakat lah. Kalau tengok contohnya, wa man ya'tihi mu'mina. Perhatikan ada huruf ha yang dimerahkan di situ berada selepas huruf ta berbaris. Berada sebelum huruf mim berbaris. Jadi panjangkan hi dua harakat. Namanya mat silah qasirah. Yang kita belajar hafz, ya, yang belajar hafz. Jadi walaupun bincang Warash, tapi kita cuba ulang kaji yang hafz. Tambah perkemaskan yang hafz. Sebab itu bagi ustaz lah, maknanya jangan kita rasa belum sampai lagi untuk belajar qiraat. Saya nak fokus kepada hafz. Sedangkan apa yang kita kongsikan, bincangkan memang Warash. Tapi kita cuba kaitkan dengan hafz. Secara tak langsung kita dapat 2 in 1. 2 in 1, Warash pun dapat, hafz pun kita dapat ulang kaji. Tetapi apabila bertemu dengan huruf hamzah qata. Kalau bertemu dengan hamzah qata, maka panjangkan dia dengan 6 harakat. Kerana dia dihukum sebagai mat silah tawilah. Dia dihukum sebagai mat silah tawilah. Kena panjangkan 6 harakat. Ini Warash ya. Kalau hafz dia 4 atau 5 harakat. Contoh yahsabu annama lahu akhladah. Panjangkan 6 harakat. Ma lahu. Hu itu 6 harakat. Okey. Sebab apa? Bertemu hamzah qata. Okey, selesai. Itu kaedah umum. Kaedah umum. Terdapat perbezaan bacaan antara riwayat Warash dengan riwayat Hafs pada hukum haul kinayah. Maksudnya di sana ada jugalah bezalah antara Hafs dengan Warash, dan dimuatkan dalam jadual. Berikut adalah jadual yang menerangkan perbezaan hukum haul kinayah antara kedua-dua riwayat tersebut. Ustaz datangkan dalam bentuk jadual untuk buat perbandingan. Yang pertama, kalimah arjih
terletak dalam surah Al-A'raf ayat 111 dan surah Asy-Syu'ara ayat 36. Kalau tengok dalam petak Hafs, baca dengan matikan ha, arjih, matikan ha. Kalau Warash, dia baca dengan silah arjihi, hidupkan ha dan silahkan dia. Arjihi. Okey, tapi kalau kita dah guna Quran Warash, tak perlu bimbang sangatlah. Dia dah siap letak tanda mat tersebut. Dia dah siap buat beza mengikut riwayat Warash. Kalau berbeza dengan Hafs, terus dia ikut yang Warash. Jadi yang pentingnya ialah kita tengok apa yang tertulis dalam Quran Warash. Kalau talaki dengan Quran Warash. Dulu kalau ustaz talaki Warash, ustaz pakai Quran Hafs. Bila talaki Quran Hafs, ini Quran yang ustaz talaki dulu, banyaklah kiri kanan semuanya ada tercatat ini. Tulisan-tulisan sebagai rujukan kita ya. Jadi kalau kita talaki Quran Hafs, kita lagi nampak perbezaan tersebut. Kalau kita talaki guna Quran Warash terus, mungkin kita tak nampak dia telah berbeza dengan Hafs. Cuma kena rajin sikitlah. Rajin apa? Kena buat tanda siap ya. Homework awal-awal. Kalau nak guna Quran Hafs. Okey. Kalau kita orang yang sibuk mungkin tak sesuai lah untuk guna Quran Hafs, kena guna Quran Warash. Okey, senang je. Tapi jangan pula letak tak apa saya talaki dengan guru. Kalau saya salah, guru tegurlah. Betul juga macam tu. Tapi kesianlah tok guru kena asyik tegur je kan. Jadi kita siap awal. Ustaz ingat lagi talaki dengan guru Ustaz? Senang je. Banyak salah, sekejaplah baca. Itu formula dia. Banyak yang kena tegur, sadaqallahul azim. Baca sikit kena tegur, kemudian dia senang je, sadaqallahul azim. Bila dah sadaqallahul azim, berhentilah. Kan ganti orang lain pula, sebab orang lain queue nak pendengarkan bacaan. Sebab itu Ustaz jaga betul-betul supaya tak salah, supaya dapat baca banyak. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, wayattaqahi, surah An-Nur ayat 52 tanpa silah. Hafs baca tanpa silah. Wayattaqahi. Bagi bacaan Warash, dia baca dengan silah. Ya, hi itu dibaca dengan silah dan dia hidupkan qaf baris di bawah. Wayattaqihi. Okey. Baik, yang ketiga fa'alqih. Surah An-Naml ayat 28, surah An-Naml Hafs baca matikan ha, fa'alqih. Bagi Warash baca dengan silah fa'alqihi. Dia hidupkan ha dan silah. Baik. Dalam surah Al-Furqan ayat 69, Hafs baca silah. Fihi muhana. Satu-satunya tempat kan? Satu-satunya tempat yang mana Hafs baca silah. Walaupun sebelum ha itu huruf mati. Kalau kita perhatikan mana ha dhamir ini kalau terletak selepas huruf mati, dia kena baca tanpa silah. Zalikal kitabu la raiba fihi huda. Fihi huda, tak dipanjangkan hi. Bukan baca fihi huda. Kenapa tak dipanjangkan? Kerana ha terletak selepas huruf yang mati. Tapi dalam surah Furqan, walaupun terletak selepas huruf yang mati, dia tetap baca silah. Fihi muhana, bagi Hafs. Buat catatan di situ kalau yang belum tahu, ayat 69. Manakala Warash, dia ikut kaedah asal. Oleh kerana ha itu terletak selepas huruf yang mati, dia baca tanpa silah. Fihi muhana, dia macam fihi hudal lil muttaqin. Di sini pun dia baca tanpa silah. Fihi muhana. Okey, itu Warash. Baik, seterusnya ayat yang kelima ya. Yang kelima, wa ma ansanihu illa. Wa ma ansanihu illa. Surah Al-Kahfi ayat 63, kita baca dengan ha baris depan tanpa silah, manakala Warash baca dengan ha baris bawah dengan juga tanpa silah.
Wama ansanihi. Baris bawah. Ansanihi illa. Tanpa silap. Okey, dia baca dengan baris bawah sebab sebelumnya huruf ya mati. Jadi pasangan untuk pasangan untuk ya ialah baris bawah. Betul lah tu. Ansanihi. Tapi haf dia tak ikut pasangan. Dia baca baris depan. Dia kira asal dhamir itu baris depan. Dia kira gitu. Ya. Itu boleh tengok dalam Hujjatul Qiraat lah. Yang keenam, alaihu. Kita baca dalam surah Al-Fath ayat yang ke-10. Alaihu ha baris depan. Alaihu, alaihullah. Tapi bagi Warash dibaca dengan ha baris di bawah. Alaihillah. Ya, bagi Warash baca dengan ha baris bawah. Sama juga dengan ansanihi tadi kerana ada huruf ya yang mati sebelumnya. Alaihillah. Okey. Yang ketujuh, wa in tashkuru yardahu lakum. Surah Az-Zumar ayat yang ketujuh, yardahu lakum, satu-satunya bagi bacaan haf yang tak dibaca dengan silah walaupun ha itu terletak di antara dua huruf yang berbaris. Sebelum ha huruf dad berbaris, selepas ha huruf lam juga berbaris. Sepatutnya lah ya, sepatutnya kalau ikut kaedah kena baca dengan silah yardahu lakum. Tetapi itu yang pernah Ustaz sebut, Quran ini dia bukan berdasar formula semata-mata. Dia berdasar kepada periwayatan. Melalui riwayat Hafs daripada Imam Asim di sini dibaca tanpa silah, maka sampai kepada kita pun tanpa silah. Yardahu lakum. Tak boleh nak buat apa? Tak boleh nak protes. Kenapa baca dengan tanpa silah ni? Kan sebelumnya baris, kan sebelum ha itu berbaris. Selepas ha juga berbaris. Tak betul ni, tak betul ni. Tak boleh nak protes. Itu dah periwayatannya macam tu. Okey? Dan Warash dia ikut kaedah Warash juga sama dengan riwayat Hafs yang mana dia juga baca dengan tanpa silah dalam surah Az-Zumar ini ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7. Jadi dia sama, dia sepakat dengan Hafs, tak dibaca dengan silah. Ada tak yang baca dengan silah? Ada qiraat lain yang baca dengan silah. Yardahu lakum, ada ya. Baik, contoh-contoh ayat yang mengandungi mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Dah selesai. Dah habis yang tadi. Sekarang pergi kepada contoh-contoh. Jadi apa yang Ustaz kongsikan di situ 1 sampai 7 itulah tempat yang berbeza bacaan antara Hafs dengan Warash bagi hukum atau bagi tajuk haul kinayah. Sekarang Ustaz bawa bentang pula contoh-contoh ayat yang mengandungi maksilah qasirah dan maksilah tawilah untuk tambah ataupun mantapkan lagi pengetahuan kita. Saya yakin semua asatizah semua di sini dah pun kenal ini maksilah qasirah, ini maksilah tawilah, ya. Apa makna tawilah, apa makna qasirah, rasanya dah faham. Tapi tak apalah, walaupun dah faham nak sebutkan juga. Okey? Jadi sekarang kita tengok contoh pertama, sambil surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu. Ada waw kecil di situ. Oleh kerana tak bertemu hamzah, dia dihukum mad silah qasirah. Qasirah maknanya qasir, maknanya pendek. Qasirah tu makna pendek. Qasar, maknanya pendek kan. Yang 4 rakaat jadi pendekkan jadi 2 qasar. Senang ingat qasirah. Ya. Wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu. Panjang di situ kerana bertemu hamzah. Asal bertemu hamzah je dia dah jadi mad silah tawilah. Tawilah makna apa? Panjang. Ya. Tawilah maknanya panjang atau boleh guna formula tawilong. Long tu bahasa Inggeris, long. Panjang, long kan? Kita tahu bahasa Inggeris long. Ini pun samalah tawilong. So contohnya macam tu. Tapi kita taklah sebut tawilong gitu, tawilah, mad silah tawilah. Panjangnya 6 harakat. Untuk Warash, ajruhu inda rabbih, itu sama-sama mad silah qasirah.
Okey, itu yang pertama. Contoh yang kedua, di sini saya datangkan banyak ya ha dhamir di sini. Ha kinayah. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu. Semuanya hu ada waw kecil. Hanya ada waw kecil, tak diletakkan tanda mat atasnya. Itu menunjukkan dia adalah mat silah qasirah. Dan mat silah ini dia berlaku ketika sambung sahaja. Sebab itu kalau kita berhenti tak dimatkan. Contoh alal ladzina yubaddilunah. Kita matikan ha, kita tak bacalah dengan mat yubaddilunahu. Salah. Sebab mat silah hanya berlaku ketika wasal. Mat ni dia ada yang berlaku ketika wasal, ada yang berlaku ketika waqaf, ada yang berlaku ketika kedua-dua. Wasal pun ada, waqaf pun ada. Ada ya. Okey. Yang keterusnya contoh yang ketiga, ayat yang biasa kita bacalah ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Itu ada hak kinayah tu, ada hak dhamir ilaihi tapi tak dimatkan di situ. Kenapa tak dimatkan? Sebelumnya huruf mati, huruf ya. Sama Hafs dengan Warash sama. Ilaihi mir rabbihi panjang, mat silah qasirah wal mu'minun kullun amana billahi. Billahi itu bukan hak kinayah, itu hak asal kalimah Allah. Ya, kadang-kadang confuse juga kalau baca tak tengok di Quran. Kullun amana billahi, ingatkan hi itu maksilah tak ya. Itu adalah hak asal kalimah Allah. Wa malaikatihi, itu hal kinayah. Wa kutubihi sama, wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, berhenti matikan ha. Okey, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik, habis tentang ha kinayah. Senang je ya. Senang je walaupun banyak macam mana nak ingat ni tak. 7 perkara tak boleh ingat ni. Tak payah bimbang. Dah sebut tadi. Tak payah bimbang. Kalau guna Quran Warash, dia dah siap tulis. Baca ikut yang ditulis, yang ditanda. Kalau rajin nak guna Quran Hafs, dah tengok buku ni, tanda siap awal-awal sebelum talaki. Dah buat catatan awal-awal lagi sebelum talaki. Jadi senang. Ya. Okey. Baik. Terus masuk kepada tajuk yang baru. Tajuk yang baru ialah berkenaan dengan mat dan qas. Mat dan qas, panjang dan pendek. Dalam kolon dah belajar dah mat dan qas, itu untuk kolon. Sekarang kita nak tengok untuk Warash. Ustaz, mulakan dengan pengenalan. Samalah dengan kolon dulu, tapi diulangkan kembali ya. Mungkin ada yang baru masuk ikut Warash. Okey. Mat dari segi bahasa tambah ataupun lebih. Menurut istilah ialah memanjangkan suara. Mat maksudnya panjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat yang 3. Semuanya dah ingat, dah kenal huruf mat. Cuma jangan cepat sangat jawab. Kalau huruf mat ada berapa? Ada 3. Apakah huruf dia? Alif, waw, ya. Itu belum sempurna. Kalau nak sempurna kena sebut macam ni. Mat ada 3, hurufnya ialah alif sebelumnya baris di atas. Waw sebelumnya baris depan. Ya sebelumnya baris bawah. Okey. Dan ya mati sebelumnya baris di bawah apabila salah satu huruf ini bertemu dengan hamzah qata ataupun huruf yang mati. Bertemu hamzah ataupun bertemu huruf yang mati, maka dia jadi mat. Dia jadi panjang lebih daripada kadar yang biasa. Kadar yang biasa ialah 2. Bertemu hamzah, bertemu huruf mati, maka dia kena panjang lebih dari biasa. Manakala qas pula dari segi bahasa maksudnya kurang ataupun tahan. Dari segi istilah, qas maknanya memanjangkan huruf mat dengan kadar mat asli, iaitu 2 harakat. Panjangkan 2 je tanpa sebarang penambahan atasnya. Okey, selesai ya, 2 harakat saja.
Ada kalanya juga penggunaan istilah kos ini ada kala juga bermaksud tidak dibaca dengan mad. Okey, definisi ini dah dijelaskan dalam kolon sebenarnya, tapi Ustaz ulang sekali lagi. Nanti kalau belajar riwayat yang lain pula, Ustaz ulang sekali lagi. Okey. Harapnya dapat sabarlah dengar berulang kali ni. Okey, bagi mad dan kos ini dibahagikan kepada 5 jenis mad. Kita nak belajar 5 jenis mad muwash. Tapi hari ini tak kesemualah, kita tak belajar semua. Kalau belajar semua nanti tak berbuka puasa lah kita hari ini. Okey. Yang pertamanya ialah mad munfasil. Kita akan belajar mad munfasil. Itu satu. Yang kedua ialah mad muttasil. Okey. Yang ketiga kita akan belajar mad badal. Okey. Yang ketiga, yang keempat mad silah tawilah. Okey, mad silah tawilah. Yang kelima ialah mad lin. Okey, yang kelima ialah mad lin. Ustaz ni dah hilang apa menu. Tak apalah dia nak hilang. Ada yang mesej tu Ustaz tak dapat baca sebab benda tu dah hilang. Dah tersalah klik hilang dekat mana dia tersorok dekat mana. Okey. Ustaz dalam buku Ustaz ni. Kak Yati nak tanya. Okey, ya Kak. Dalam buku Ustaz ni ada 4 je. Kita tambah satu lagi lah. Dalam buku Ustaz ada 4 je apa yang kurang tu? Apa yang kurang tu? Mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Ustaz tak masukkan dalam buku sebab sebenarnya mad silah tawilah ni dia sama patternnya dengan mad munfasil. Dalam huraian tu adalah sebenarnya. Tapi Ustaz tak jadikan dia satu poin yang besar sebab dia sama dengan mad munfasil sebenarnya. Dalam slide ini Ustaz tambahkan jadi 5. Jadi bolehlah tambah dekat mad munfasil itu buat slash ke apa ke. Ya. Letak mad silah tawilah. Okey. Baik. Okey, sekarang kita tengok satu persatu. Hari ini nak belajar 3 mad saja. Kalau termasuk dengan mad silah tu jadi 4 lah. Mad munfasil. Mad munfasil terjadi apabila salah satu daripada huruf mad yang terletak di akhir kalimah. Salah satu huruf mad dah tahu kan, alif waw ya tadi, alif sebelum baris atas, waw depan, ya sebelumnya baris bawah, bertemu dengan huruf hamzah qata pada awal kalimah berikutnya. Misalnya inna ada huruf alif. Alif tu huruf mad lah. Okey, bertemu dengan hamzah a'tainaka. Alif berada hujung kalimah pertama. A'tainaka ada hamzah berada di awal kalimah yang kedua. Maka bila dibaca dengan bersambung, maka berlakulah pertemuan. Kalau inna tak dibaca sambung, tak berlaku pertemuan tu. Inna tak jadi mad munfasil. Dia hanya jadi mad asli. Jadi kalau sambung saja barulah kita kata berlakunya pertemuan. Antara mad dengan hamzah, kalimah berasingan dihukum sebagai mad munfasil, maka Warash bacanya panjang, 6 harakat. Maka beruntung bagi mereka yang nafas panjang. Nafas panjang dia ada lebihlah sikit ya, ada orang panggil ada kelebihan dia bagi nafas panjang sebab nanti mungkin dia jumpa dalam ayat ada mad munfasil, 2-3 mad munfasil. Dia dapat habiskan dengan satu nafas. Yang nafas yang pendek itu tak adalah sangat nak suruh bersedih hati sangat. Boleh berlatih dengan baca riwayat Warash. Banyak-banyak kali baca riwayat Warash, lama kelamaan insya-Allah nafas jadi panjang. Nafas je lah jadi panjang, usia pun kita harap panjang juga. Nafas panjang dan usia pun tetap panjang, insya-Allah panjang. Usia panjang ni senang je, silaturahim dengan infak itu usia akan jadi panjang. Okey. Kalau nak latih nafas panjang, baca Warash. Baca Warash. Sebab dia panjang-panjang kan. Okey. Inna a'tainakal kautsar, panjang 6 harakat.
Sebab itu kalau baca hafz, pastikan kita baca setakat 5 je. Setakat 5 je. Ataupun biasa ambil yang biasanya 4. Kalau lebih pun setakat 5. Boleh agaklah ya. Kalau dah panjang sangat tu, dah mencecah sampai 6 harakat. Kalau tanya saudara ni pun, kita tanya dia berapa harakat aku panjang, dia jawab 6. Tanya yang ni pun dia jawab 6, yang tu pun jawab 6. Memang 6 lah kita baca itu. Jadi sebenarnya kita dah baca warash. Ya, kita dah baca warash. Jadi hati-hati, tekan minyak pun kena pandai-pandai ya. Okey, itu mad munfasil. Terus lafaz ana. Sempat tak dua lagi. Lafaz ana ni dalam kolom pembinjaan juga. Kalimah ana ya, ana maknanya saya. Ana diletakkan di bawah hukum mad munfasil juga apabila baca wasal. Bila kita sambung bagi warash, sekiranya selepas lafaz tersebut, sekiranya selepas daripada kalimah itu terdapat hamzah kotak yang berbaris di atas atau di hadapan. Lepas kalimah ana bertemu dengan hamzah kotak. Hamzah kotak itu baris atas atau baris depan. Itu je, atas, depan. Bawah jangan tanya lagi. Atas atau depan saja. Baik, contohnya, ada perhatian. Okey. Qala ana, jumpa kalimah ana. Depannya uhyi wa umit. Jadi, kalau kita baca sambung di sini, berlakulah pertemuan ana dengan hamzah baris depan. Okey? Berlakulah pertemuan ana dengan hamzah baris depan. Jadi macam mana? Warash baca sama dengan mad munfasil. Hukumnya. Dah tahu tadi mad munfasil berapa harakat? 6. Maka di sini pun 6 lah. Qala ana uhyi wa umit. Panjang. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatina unabbi'ukum. Okey, panjang. Nah, jadi kalau ada yang baca hafz, tiba-tiba dia panjang juga ana di sini, maknanya dia bukan baca hafz lagi, dia dah bertukar kepada qiraat yang lain. Jadi warash tu. Okey, contoh yang lain. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih. Nampak? Ana panjang. Walaupun kita guna Quran hafz, ginilah guna Quran hafz. Tapi kalau dah guna Quran warash, memang dia dah letak tanda panjang. Kalau guna Quran hafz, macam inilah kita jumpa. Tapi kita dah tahu formula. Bila kita dah tahu kaedah, maka kita ingat di sini kena panjangkan 6 harakat. Okey. Macam mana pula kalaulah ana itu bertemu dengan hamzah kotak baris di bawah? Sekiranya kalimah ana terletak sebelum hamzah yang baris di bawah atau selepasnya bukan hamzah kotak, bukan jumpa hamzah kotak, maka dibaca dengan tanpa alif ketika wasal. Kita tak boleh panjangkan ana lagi. Kita baca sama dengan hafz. Contohnya, ada 3 tempat saja dalam Quran ya, yang mana ana tu bertemu dengan baris di bawah. Hamzah baris di bawah. In ana illa. Jadi bacanya pendek. Ana illa. Jangan panjang lagi. Ana illa. Orang tanya baca apa tu? Waras. Itu tak waras tu. itu tak waras. Dia bukan waras lah maknanya. Kalau baca panjang. Sebab dia tak baca dengan mat di sini. Bila ditanya kenapa? Kerana hamzah baris di bawah. Okey. In ana. Sama juga. Ya, ada 3 tempat lah dalam Quran yang mana kalimah ana bertemu dengan hamzah baris di bawah. Okey? Baik. Kalaulah tak bertemu dengan hamzah, lagi senang faham. Kalau tak bertemu hamzah, seperti hafz lah bacaannya. Contoh dalam surah Al-Kafirun, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Okey, minta maaf kamera terpadam dengan sendiri, tertutup dengan sendiri.
terlupa nak switch on tu daripada awal. Jadi bateri habis. Jadi tak apalah, boleh dengar suara ya, suara gaib. Okey. Tapi sekejap lagi dia on balik. Okey, baik. Jadi wala ana abidum ma abattum, kita baca tanpa panjangkan kalimah ana. Bila ditanya kenapa tak dibaca panjang? Kerana kalimah ana terletak sebelum huruf yang bukan huruf hamzah. Okey, bukan huruf hamzah. Banyak kalimah ana yang kita akan jumpa tak terletak terletak sebelum huruf yang bukan hamzah kotak. Okey, yang kedua. Mungkin ini kot. Tengok macam mana. Kita tengok ni, saya pergi laju sikit sebab senang je ni. Mad muttasil. Mad muttasil apabila salah satu daripada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah kotak dalam satu kalimah. Ini mad muttasil. Ramai dah kenal mad muttasil ni. Bila mana huruf mad bertemu dengan hamzah, bertemu satu kalimah mad muttasil panjangnya 6 harakat, sama panjang dan sama panjang dengan mad silah tawilah. Semua 6. Senang nak ingat riwayat Warash tentang kodah harakat di panjang terus 6 harakat. Walaupun nama mad tu mad apa? Mad tu nama apa tu? Bertukar lagi mad mufasil, bertukar dengan mad muttasil. Okey. Ada balik. Okey. Baik. Jadi walaupun tak dapat mengenali mana mad mufasil, mana mad muttasil, tapi kita tahu kalau harakat dia 6 harakat, dia satu level je 6 harakat. Ini mad muttasil. Okey. Baiklah. Jadi Ustaz rasanya sekarang dah pukul 6. Ini kita nak berhenti sampai sini dulu. Nak masuk yang ketiga, ingat yang ketiga yang kita sebenarnya kalau masuk yang ketiga ni dia jadi tarik sampai panjang kerana dia satu pasal mad badal dan satu-satunya bagi riwayat Warash yang specialnya dia tak sama dengan riwayat yang lain, jadi huraiannya agak panjang dan agak terperinci yang perlu diperincikan, jadi tak nak disebutkan di sini. Kita faham pada yang kita sentuhnya ialah ada mad munfasil, mad silah tawilah dah masukkan sekali lah dengan mad munfasil, saya masukkan terus, dan juga mad muttasil, bacaannya 6 harakat. Okey, kemudian dah selesai. Jadi seperti yang Ustaz sebut tadi, untuk bacaan Warash kita perlu kawal dari segi nafas kerana memang bahannya agak panjang-panjang. Kalau dah dalam ada mak mufasil lagi, ada mak muttasil lagi, campur ada mak silah lagi. Jadi itu bonus bagi mereka yang nafas panjang, bagi nafas pendek cukup latih lama kelamaan insya-Allah boleh panjangkan nafas itu. Okey, jadi selesai perbincangan kita pada hari ini. Untuk saya bawakan lah ya, sebab kuis tu standby soalannya tajuk yang satu lagi. Jadi jadi 4 soalan ya, insya-Allah. Baik, setakat ni ada nak tanya apa-apa daripada nak tanya apa-apa kepada Ustaz? Kalau ada jelas ya hari ini. Okey. Semuanya diam je, semuanya tengah makan ke apa tu? Diam semua ni. Biasanya orang cakap masa makan tak boleh cakap kan? Senyap je. Tak ada gurau je. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nak tanya. Assalamualaikum. Mufasil ni kalau maksilah kasurah ni kalau wasal kita panjangkan 6 harakat. Kalau wakaf mesti 2 je Ustaz.
Mat silah tawilah ke qasirah? Qasirah. Oh, mat silah qasirah. Kalau yang sambung awal- panjangnya 2 awal harakat kita je lah. baca. Mat silah qasirah. Tawilah lah Ustaz. Yang wakaf dia Tawilah 2 pula. harakat. Okey. Oh, tawilah. Mat silah tawilah Tawilah. sama ada silah tawilah atau mat silah qasirah. Kalau dah waqaf, dia tak berlaku mat lagi. Dia tak boleh nak panjang langsung. Dia kena Oh. matikan terus itu. Okey. Tak boleh dihidupkan. Dia kena dimatikan. Sama ada qasirah atau tawilah. Okey. Oh. Kalau Sebab dia ada sambung tanda. tawilah, Tanda dia tu Ustaz. betul. Jangan keliru ya. Walaupun ada Okey. tanda, jangan keliru. Jangan Okey, terpengaruh lah. Jangan terpengaruh. Itu. Kita Okey, faham insyaAllah. kaedah. Terima Baik, kasih Ustaz. alhamdulillah. Sama. Okeylah tu dah ada satu soalan yang kan ada Ustaz tu kira mewakili semua dah tu. Yang lain semua dah faham semua. Jadi kita setakat dulu. Okey. Alam. Ada nak tanya? Tak ada Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami ya Allah apa yang kami lupa daripada Al-Quran. Ajarkan kami apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Bila kami kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasak dan selamat berbuka. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.